Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nurul Jasmine binti Nena Muhammad dari SMK Raja Curan Daerah Kinta Utara Ipoh Perak akan membentangkan satu pembentangan yang bertajuk Dasar dan Mekanisme Pengurusan Tanah Runtuh. Tanah runtuh merujuk kepada keadaan semula jadi kawasan yang berpotensi untuk berlaku pergerakan cerun yang disebabkan oleh ketidakstabilan jisim tanah dan merupakan satu kejadian geologi yang melibatkan sebahagian besar pergerakan tanah, jatuhan batu atau cantuman dari keduanya. Sebagai contoh, tragedi Highland Tower. Tragedi tersebut ialah satu-satunya tragedi bangunan runtuh yang pertama dan terburuk setelah Malaysia mencapai kemerdekaan. Seramai 48 orang terkorban dalam tragedi ini. Jemaah Menteri pada 18 Mei 1994 telah memutuskan untuk mewujudkan satu mekanisme pengurusan bencana dan diletakkan di bawah Majlis Keselamatan Negara (MKN) dan Jabatan Perdana Menteri (JPM). Hasil daripada keputusan tersebut, MKN telah mengeluarkan arahan mengenai dasar dan mekanisme pengurusan dan bantuan bencana negara pada 11 Mei 1997. Walau bagaimanapun, arahan ini telah dipinda menjadi Agensi Pengurusan Bencana Negara atau NADMA pada 26 Ogos 2015. Jabatan Pertahanan Awam Malaysia atau JPAM menjadi Sekretariat APBN pada 8 September 2015. Ini merupakan contoh kejadian tanah runtuh di Highland Tower dan Cameron Highland. Terdapat kawasan-kawasan yang berisiko dilanda bencana ini, iaitu kawasan yang pernah alami bencana tanah runtuh, kawasan cerun atau salinan air, kawasan potongan atau tambakan dan lereng bukit yang sedang dibangunkan. Semua agensi kerajaan, badan berkanun, pihak swasta dan badan-badan sukarela yang terlibat dalam pengurusan bencana hendaklah secara bersendirian atau bekerjasama melaksanakan program-program pembangunan bagi mencegah atau mengurangkan risiko bencana, menyedia dan mengemas kini dasar, pelan tindakan dan garis panduan masing-masing bagi mencegah dan mengurangkan risiko bencana, menguatkuasa undang-undang dan peraturan masing-masing yang berkaitan dan mengamalkan tadbir urus yang berkesan. Selain itu, merancang dan melaksanakan tindakan peredaan untuk mengurangkan risiko bencana termasuk usaha-usaha penyelidikan dan pembangunan dalam pengurusan bencana. Seterusnya, pihak berkuasa juga perlu berkongsi maklumat berhubung pencegahan dan peredaan bencana. Dan akhir sekali, melaksanakan usaha-usaha lain bagi pencegahan dan peredaan dari semasa ke semasa. Terdapat 3 fasa yang perlu dititik beratkan dalam dasar dan mekanisme pengurusan tanah runtuh. Antaranya, fasa sebelum, fasa semasa dan fasa selepas. Yang pertama, fasa sebelum. Terdapat beberapa tanda-tanda tanah runtuh, iaitu pancuran atau resapan di kawasan tanah, kesambung bulan atau rekahan tanah, tiang telefon elektrik dan pagar menjadi condong, tanah berganjak, jajaran barisan pagar berubah, kerosakan paip air, gas atau pembetung bawah tanah, retak atau rekahan pada dinding, tembok atau tiang, tapak asas atau konkrit retak atau terjungkit dan jalan menjadi mendap serta pintu atau tingkap sukar ditutup. Fasa kedua, fasa semasa. Masyarakat yang berada di kawasan yang mempunyai tanda-tanda tanah runtuh perlulah menghubungi pihak berkuasa dengan segera, memberi amaran kepada masyarakat yang berdekatan dan berpindah dengan segera apabila keadaan menjadi bahaya atau apabila diarahkan oleh pihak berkuasa. Jika ketika bencana berlaku anda berada di dalam bangunan, anda perlulah duduk diam di dalam bangunan tersebut dan berlindung di bawah meja, kerusi atau perabot yang kukuh. Manakala jika anda di luar bangunan, anda perlu jauhi laluan dan kawasan tanah runtuh. Jika ternampak aliran air, tanah, batu dan tumbuhan, segera berlindung di sebalik rimbunan pokok dan lari ke arah tanah tinggi yang jauh dari bahaya. Serta jika tiada pilihan, segeralah peluk tubuh anda membongkok seperti bola, lindungi kepala, duduk dan bersedia menghadapi sebarang keadaan. Yang ketiga, fasa selepas. Perkara yang perlu dilakukan selepas tanah runtuh ialah jauhi kawasan tanah runtuh, periksa keadaan keluarga dan jiran anda, memberikan pertolongan cemas jika ada yang tercedera atau sakit, memberi bantuan kepada jiran dan golongan kurang upaya. Seterusnya, mendengar pengumuman radio. Selepas itu,
Penduduk perlulah periksa tapak rumah dan tanah di persekitaran, laporkan sebarang kerosakan kemudahan awam dan dapatkan nasihat pakar untuk membangunkan semula rumah atau bangunan di tapak yang sama. Walau bagaimanapun, masyarakat perlulah berhati-hati kerana selepas bencana tanah runtuh, boleh berlaku bencana banjir. Sekian, terima kasih. Saya harap perkongsian yang diberikan ini dapat memberikan manfaat kepada semua orang.